Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat malam. Salam pertemuan dalam program sirah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah tiba pada siri yang ke-41, syukur alhamdulillah. Dan kita berada pada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku pada tahun yang ketiga hijrah daripada kehidupan junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nak raikan dahulu sahabat-sahabat yang berada di ruang komen. Ahlan ke Safia Sapia, Nur Hazi, Muhammad Host, jazakumullah khairan, terima kasih. Aziza Izzah, kemudian Marwani Ahmad, Ummi Akashah, Zaliha Kamaruddin, Zimah Don, Zuraida Sidi, Aziza Izzah dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Minta maaf saya bersiaran sedikit lewat, 3 minit lewat. Namun syukur kita masih lagi dapat bersama. Apa kata seperti biasa kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon je sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu pada siri yang ke-41 daripada peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita telah tiba pada muka surat yang ke-78 di mana kita sedang membicarakan tentang perang Uhud yang berlaku pada bulan Syawal tahun yang ketiga hijrah. Maka kita telah kongsikan bagaimana persiapan Quraisy, bagaimana mereka mencari dana yang besar, bagaimana mereka nak menyemarakkan kebencian dan semangat Quraisy pada waktu itu untuk bangkit menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu kita telah kongsikan pada siri pagi tadi. Kalau ada yang terlepas maka boleh tonton. Lalu pada muka surat yang ke-78 kata penulis buku, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berada di Quba. Perenggan terakhir daripada sebelah kanan, sebelah kiri muka surat yang ke-78. Lalu kita telah dimaklumkan, kita telah baca yang Abbas, pakcik Nabi yang berada di Mekah, dia telah tulis sepucuk surat yang lengkap dengan segala maklumat tentang perancangan Quraisy, tentang pada waktu itu kemarahan Quraisy, dan pada waktu itu mereka telah buat persiapan untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka utusan Abbas, hamba Abbas telah sampai ke Madinah. Kata penulis buku, sebaik surat itu dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab. Lalu ketika mana Nabi SAW terima surat daripada Abbas, pakcik Nabi, yang menceritakan tentang kelengkapan, tentang kekuatan dan juga tentang strategi Quraisy, waktu itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berada di situ. Maka Ubay bin Ka'ab yang telah bacakan surat tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi berada di mana? Kata penulis buku, waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Quba. Waktu itu Nabi berada di Quba. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat segala maklumat,
Nabi perintahkan untuk dirahsiakan kerana Nabi nak pulang dahulu, Nabi nak bermusyawarah, nak meeting dahulu dengan sahabat-sahabat yang lain. Di sini kita boleh belajar bagaimana tenangnya Nabi SAW. Padahal ini dikira satu situasi yang mencemaskan sebab musuh dah dalam perjalanan, dah mulakan pergerakan daripada Mekah menuju ke Syam. Tetapi Nabi kata, rahsiakan dahulu. Jangan beritahu sesiapa kerana Nabi SAW tak nak keadaan penduduk Madinah berada dalam ketakutan. Daripada sini juga kita belajar bahawa bagaimana untuk mengekalkan keamanan, tak semua benda patut kita share dan kongsikan. Nak mengekalkan keamanan, tak semua benda patut kita share dan kongsikan. Lalu kita nampak Nabi rahsiakan, padahal musuh dah dalam perjalanan. Musuh boleh tiba bila-bila masa. Sebab hamba Abbas nak tiba ke Madinah pun mengambil masa beberapa hari. Bererti jarak daripada Nabi mendapat maklumat dengan orang Quraisy tiba mungkin sehari ke 3 hari jarak dia. Tetapi Nabi SAW kata rahsiakan, kita mesyuarah dahulu. Daripada sini pengajaran untuk kita, tak semua benda pada waktu itu patut dikongsikan. Lagi-lagi benda yang pada waktu itu boleh menghilangkan keamanan, boleh menjadi pada waktu itu keresahan, kegusaran, kerisauan dan lain-lain di dalam hati masyarakat. Sebab manusia bila panik, maka keputusan dia akan pada waktu itu bukan keputusan yang tepat. Manusia bila panik, maka pada waktu itu keadaan dia akan tidak keruan. Dia akan pada waktu itu keputusan dia, keadaan dia, semua pada waktu itu tidak keruan. Maka Nabi rahsiakan. Lalu nak kata penulis buku, para sahabat yang mengetahui tentang itu, mereka telah membuat persiapan dengan mereka memulakan kawalan ketat di setiap kawasan Madinah, yang mana mereka khawatir dan berjaga untuk setiap kemungkinan risau orang Quraisy akan tiba di Madinah dan menyerang Madinah dengan mengejut. Perenggan yang seterusnya, ketika mana Nabi SAW tiba di Madinah, Nabi kumpulkan sahabat-sahabat yang utama, sahabat-sahabat yang terkemuka daripada kalangan Muhajirin dan juga Ansar, dan Nabi SAW mula bermusyawarah dengan mereka. Lalu daripada sini kita belajar bagaimana Nabi seorang yang banyak bermusyawarah. Imam Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani meriwayatkan sepotong riwayat daripada Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik berkata, apa kata Anas bin Malik? Ma khaba man istakhara, tidak akan rugi orang yang buat istikharah, wala nadima man istashara, dan tidak akan menyesal orang yang pada waktu itu melakukan musyawarah, bertanya pendapat, mengambil pendapat daripada orang lain. Maka kita belajar daripada Nabi bagaimana Nabi mendengar pendapat, mengambil pendapat, dan pada waktu itu membuat keputusan selepas bermusyawarah dengan para sahabat. Maka baginda Nabi SAW pada waktu itu bermusyawarah. Pada awal meeting, pada awal musyawarah tersebut, kata penulis buku, baginda lebih cenderung, masih lagi kita pada muka surat 78, untuk menggunakan strategi mempertahankan Madinah. Mempertahankan Madinah daripada sudut, maksudnya tentera Islam berjaga dalam kota Madinah, lalu mempertahankan Madinah. Lalu sekiranya orang musyrikin Mekah datang menyerang Madinah, barulah tentera Islam bertindak balas. Maka ini adalah kerana sebab Madinah pada waktu itu ada banyak laluan-laluan. Madinah pada waktu itu ada tembok dia. Madinah pada waktu itu ada tempat yang strategik yang mana orang Quraisy tak tahu dan hanya penduduk Madinah yang tahu. Maka dengan cara ini bila orang Quraisy masuk, maka pada waktu itu mereka akan berpecah, dan dengan situ dengan mudah umat Islam boleh mematahkan serangan Quraisy dan pada waktu itu menggagalkan serangan Quraisy. Maka ini adalah cadangan Nabi. Nabi kata kita bertahan di Madinah. Lalu sabda Nabi SAW, aku telah bermimpi melihat diriku
berada di dalam baju besi yang kukuh, dan aku juga telah melihat lembu yang disembelih. Maka Nabi menafsirkan baju besi yang kukuh maksudnya adalah strategi bertahan dalam Madinah, dan lembu itu membawa tanda yang baik, maksud yang baik. Maka itu cadangan Nabi. Namun kita kena faham, setahun sebelum daripada Uhud berlaku Badar, dan dalam peristiwa Badar tak semua sahabat ikut, sebab pada waktu itu ianya bukanlah perang pada awal. Siapa yang mana nak bersama dalam menahan rombongan perniagaan Abu Sufyan daripada Syam, maka dia boleh ikut. Lalu ada sahabat yang tak ikut, ramai sahabat yang tak ikut dalam Badar. Maka sebab itu, terutamanya sahabat-sahabat yang tak ikut dalam Badar, mereka sangat pada waktu itu ingin merasai mempertahankan agama di medan pertempuran. Sebab itu kata penulis buku, maka Nabi mengutarakan pandangan baginda. Nabi bertanya, apakah pandangan kamu jika kita bertahan sahaja di Madinah? Jika mereka menceroboh, barulah kita perangi mereka. Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, semasa jahiliyah kami tidak membenarkan Madinah dicerobohi. Mana mungkin kami membenarkan orang-orang mencerobohinya setelah datangnya Islam. Ini adalah hadis riwayat Musnad Ahmad. Maka pada waktu itu mereka tidak bersetuju dengan pandangan Nabi. Kata penulis buku, biarpun begitu, sebahagian besar orang Ansar, muka surat 79, mereka sebenarnya bersetuju untuk bertahan di Madinah. Kerana strategi bertahan di Madinah ketika ini adalah lebih logik, kerana penduduk Madinah lebih tahu selok-belok kota Madinah, jalan-jalan Madinah, maka mereka boleh sediakan perangkap. Mereka pada waktu itu boleh sediakan jerangkap dan juga perkara-perkara yang boleh menjadikan orang Quraisy terpaksa berpecah kepada kumpulan-kumpulan yang kecil. Dan strategi bertahan di Madinah kali ini akan menjadi kelebihan bagi mereka untuk menang. Namun seperti yang saya sebut tadi, kata penulis buku pada perenggan seterusnya, namun sebahagian sahabat yang dahulunya tidak dapat turut dalam peperangan Badar, mereka mengusulkan, mencadangkan kepada baginda Nabi agar Nabi berjihad di luar Madinah. Maksudnya jumpa musuh dekat medan peperangan. Selain ingin menyahut cabaran tentera Mekah agar juga dapat menebus kekecewaan mereka yang terlepas jihad di Badar. Lalu golongan yang pada waktu itu mengusulkan kepada Nabi untuk keluar daripada Madinah, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakannya adalah golongan yang tak dapat bersama dalam Badar. Maka mereka nak merasai pada waktu itu berperang seperti mana yang dialami oleh sahabat-sahabat Badar. Maka kerana yang mengusulkan untuk keluar itu lebih ramai, yang mengusulkan untuk keluar itu adalah sahabat-sahabat yang terkemuka, maka Nabi SAW pada waktu itu menerima keputusan mereka. Dan daripada sini kita belajar bagaimana Nabi SAW sangat menghormati mesyuarah. Walaupun Nabi ada pandangan baginda, iaitu bertahan di Madinah, tetapi pada waktu itu Nabi SAW membuat keputusan berbeza daripada pandangan baginda Nabi SAW sendiri. Berbeza dengan kita, kadang-kala bila kita dah ada sesuatu keputusan, maka mesyuarah itu sekadar formaliti je. Lalu sebenarnya orang bagilah pandangan macam mana sekalipun, kita tetap buat dengan keputusan kita. Maka sebab itu orang malas nak bagi pandangan. Orang pada waktu itu letih dan benci nak bagi pandangan. Sebab dia tahu akhirnya kita sebagai ketua, sebagai bos, akhirnya kita tetap tak terima pandangan orang. Kita pada waktu itu akan tetap buat keputusan kita. Mesyuarah itu sekadar formaliti sahaja, sekadar di atas kertas sahaja. Ini adalah contoh-contoh ketua yang tak baik. Sama ada dalam rumah tangga pun begitu. Dia tak nak dengar pandangan orang lain. Pandangan isteri dia, pandangan anak dia, tak nak. Dia dah ada idea dia, dah ada pandangan dia. Maka sebenarnya ini bukan contoh ketua yang baik. Ini bukan contoh leader yang baik. Lalu kita nampak Nabi SAW, Nabi pada waktu itu menerima pandangan pada sahabat, walaupun Nabi dah ada usul baginda, pandangan baginda, namun para sahabat pada waktu itu tidak menerima pandangan Nabi. Daripada sini juga kita belajar
apabila contohnya dalam mesyuarah, nama pun mesyuarah, mendengar dan mengambil pendapat daripada orang lain. Apabila contohnya seorang ketua yang kita hormati, ataupun seorang guru yang pada waktu itu kita sangat hormati, lalu kadangkala anak murid yang kurang faham ketika mana namanya mesyuarah dan seorang guru meminta pandangan, kadangkala anak murid pada waktu tu dia tak utarakan pandangan, maka dia kata terpulang pada guru apa yang guru nak. Ataupun contohnya kita kata terpulang pada ketua nak buat apa. Maka pada waktu itu kadangkala mesyuarah itu tidak produktif. Kita pada waktu itu tidak utarakan pandangan kita. Padahal mesyuarah sebenarnya bertujuan untuk memberi pandangan. Dan kita nampak walaupun Nabi ada usul, ada pandangan, para sahabat memberi pandangan yang berbeza daripada Nabi. Itu bukanlah bererti para sahabat tidak beradab dengan Nabi, tidak. Itu bukan bererti mereka tidak beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar, maka Nabi terima usul untuk berperang di luar Madinah. Kata penulis buku, melihat keadaan itu, perenggan yang ketiga, muka surat 79, Nabi bangun dan selepas daripada salat fardu asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah baginda dan baginda pada waktu itu menyarung baju besi baginda. Nabi pakai baju besi. Nabi perang pakai baju besi. Ikhtiar. Ini adalah pada waktu itu berikhtiar dengan asbab. Kadangkala ada orang menyangka tawakal itu tidak perlu kepada ikhtiar. Nabi pakai baju besi. Walaupun Nabi adalah orang yang paling sempurna tawakal baginda, Nabi berikhtiar. Bahkan dalam perang Uhud ini Nabi pakai 2 lapis baju besi. Maka Nabi pakai baju besi sebagai tanda yang Nabi sudah bersedia untuk berjihad. Manakala sahabat yang berada di luar rumah baginda, ada di antara mereka yang mula rasa bersalah sebab mereka tidak menerima pandangan baginda Nabi, iaitu untuk memilih strategi bertahan di Madinah. Maka mereka pada waktu itu ketika mana Nabi SAW keluar, maka mereka pada waktu itu berkata, wahai Rasulullah, tak apalah kita bertahan sahaja di Madinah. Kita tak perlu keluar daripada Madinah. Maka Nabi SAW pada waktu itu menjawab, perenggan terakhir daripada sebelah kiri, muka surat 79. Sabda Nabi, tidak sepatutnya seorang Nabi yang telah memakai baju besi untuk berperang bagi umatnya, maka pada waktu itu dia membuka kembali. Maka Nabi SAW kata, tidak, keputusan telah dibuat. Bahkan persiapan telah dilakukan, kita teruskan. Daripada sini kita belajar antara adab daripada mesyuarah. Apabila keputusan telah dibuat, walaupun keputusan itu mungkin berbeza daripada idea kita, pandangan kita, teruskan buat. Mesyuarah itu tujuannya bukanlah pada waktu itu nak menerima pandangan kita. Mustahil dalam meeting, dalam mesyuarah, dalam perjumpaan nak meraihkan pandangan semua orang. Setiap orang ada idea, setiap orang ada pandangan. Tetapi daripada mesyuarah, daripada meeting, daripada pertemuan, sebenarnya kita nak belajar mentaati kepada perintah ataupun kepada keputusan yang telah dilakukan. Maka Nabi SAW kata tidak, keputusan telah dibuat. Nabi pun telah memakai baju besi. Maka Nabi kata kita teruskan seperti yang telah ditetapkan. Berapakah jumlah tentera Islam yang keluar ketika itu? Jumlah tentera Islam adalah sebanyak 1,000 orang. 1,000 orang telah keluar daripada Madinah pada waktu itu menuju ke Uhud. Kata penulis buku, daripada jumlah 1,000 orang, rupanya sebahagian daripada mereka ada perancangan. Sebahagian daripada mereka pada waktu itu sebenarnya nak meninggalkan Nabi betul-betul sebelum bermulanya perang. Kata penulis buku, daripada 1,000 orang, ada 300 tentera yang belot. 300 tentera yang belot, yang terdiri daripada kalangan orang-orang munafik yang pada waktu itu mempercayai ketua mereka Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik.
Kata penulis buku, bersama-sama 1,000 orang tentera muslimin yang sudah bersiap sedia, Nabi SAW mula bergerak menuju ke Uhud. Kalau kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, dia ada detail dia. Daripada Madinah, Nabi berhenti di Syaikhan dahulu. Nabi bermalam di Syaikhan dan kemudian harinya dibina masjid di Syaikhan dan dikenali sebagai Masjid Syaikhain. Kemudian Nabi teruskan perjalanan ke Uhud. Ketika mana hampir di Uhud, Nabi melakukan solat fardu subuh pada awal waktu. Selepas daripada solat fardu subuh, barulah berlakunya pembelotan ini. Lalu mereka sengaja last minute mereka tarik diri. Sebab kalaulah daripada awal mereka tarik diri, maka pada waktu itu tak melemahkan semangat umat Islam. Tetapi kalaulah mereka tarik diri pada saat akhir, bila tentera Islam dah nampak musuh, dah hampir dengan musuh, dan pada waktu itu mereka tarik diri, maka tujuan mereka adalah untuk melemahkan semangat umat Islam. Daripada sini kita belajar bahawa kalaulah ada orang yang tinggalkan kita kerana pada waktu itu kita panggil mungkin dalam perniagaan sebagai pembelotan ataupun kawan ataupun siapa pun, maka sebenarnya dalam hidup pada waktu itu kita kena berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW tidak pedulikan 300 orang yang belot ini. Padahal mereka pada waktu itu, kalau kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, mereka dipujuk. Ada sahabat yang pujuk mereka, jangan tinggalkan Nabi, teruskan bersama dengan kami berperang melawan musuh. Tetapi pada waktu itu Nabi biarkan mereka. Nabi biarkan pembelot-pembelot ini. Maka kata penulis buku, 300 tentera telah belot. 300 daripada 1,000 hampir 1/3. Jumlah yang besar. 300 daripada 1,000, satu jumlah yang besar, 1/3. Maka Nabi SAW pada waktu itu tidak pedulikan mereka. Lalu kita jangan menjadi lemah kerana ada orang yang pada waktu itu tidak percayakan visi kita, ataupun ada orang yang pada waktu itu tidak percayakan apa yang kita lakukan. Kalaulah apa yang kita lakukan pada waktu itu adalah benar, maka sepatutnya kita kena teruskan. Kita kena teruskan. Dalam hidup yang sementara ini adalah sebenarnya terlalu singkat untuk kita bersedih dengan orang yang tak percayakan kita, dengan orang yang pada waktu itu mungkin belot daripada bersama dengan kita. Maka Nabi teruskan perjalanan. Maka mereka ini diketuai oleh pemimpin munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka sebenarnya pada waktu itu dihasut sebenarnya oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang konon-konon dia tak puas hati Nabi SAW tak bertahan di Madinah. Sebenarnya itu alasan sahaja. Sebenarnya daripada awal memang dia membenci Nabi SAW, dan pada waktu itu tinggal hanya 700 orang sahabat sahaja. Maka Nabi terpaksa tukar taktik, dan dengan cepat Nabi tukar strategi. Sebab pasukan dah berkurangan, maka tak boleh berperang seperti biasa. Maka perlunya pertukaran kepada strategi. Bagaimanakah pertukaran strategi Nabi? InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dalam tempoh lebih kurang 25 minit ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita belajar bila kita ulang kali mendengar sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran insya-Allah. Jumpa lagi. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian buku Peperangan Rasulullah, boleh sahaja tekan link yang berada dalam komen. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua.